Sebagaimana agama Islam, agama Yahudi juga turut mempunyai satu set undang-undang khas berkaitan dengan aspek pemakanan yang dikenali sebagai kosher. Ia secara dasarnya meliputi 4 hal utama, iaitu: pertama, pengelasan haiwan kepada kategori bersih dan tidak bersih untuk dimakan. Kedua, larangan memakan darah dan lemak. Ketiga, cara khusus mematikan haiwan berkaki 4 dan unggas boleh dimakan, iaitu melalui sembelihan yang juga disebut sebagai syahita. Dan keempat, larangan percampuran antara produk makanan yang berasaskan daging dengan produk makanan yang berasaskan tenusu. Khusus berkenaan dengan aspek sembelihan atau syahita, agama Yahudi mempunyai satu set tata cara sembelihan yang sangat mirip dengan ajaran Islam. Menurut ajaran agama Yahudi, jika seandainya hendak dilakukan sembelihan, seseekor haiwan itu mestilah disembelih dengan cara dipotong sehingga putus 4 perkara, iaitu salu pernafasan, salu makanan dan 2 salu pembuluh darah yang berada pada kedua-dua sisi salu pernafasan. Keempat-empat saluran yang perlu dipotong ini dirujuk dalam halakha, yakni peraturan kehidupan agama Yahudi sebagai arba'at hasimanim, dan ia bersamaan dengan al-audaj al-arba'ah atau salur yang 4 yang turut perlu dipotong semasa proses sembelihan dalam Islam. Proses penyembelihan dalam agama Yahudi kebiasaannya dilakukan dengan menggunakan sebilah pisau khas yang disebut sebagai khalaf. Ia adalah sejenis pisau berbentuk segi 4 tepat yang memiliki panjang sekurang-kurangnya 2 kali ganda ukuran lebar leher haiwan yang hendak disembelih. Perkara ini adalah bagi mengelakkan daripada berlakunya keadaan hujung pisau tertusuk secara tidak sengaja ke leher haiwan yang sedang disembelih, kerana hal yang demikian boleh membatalkan proses sembelihan. Para tukang sembelih dalam agama Yahudi juga selain itu turut disyaratkan untuk mengungkapkan satu pujian khas kepada Tuhan sejurus sebelum daripada menyembelih haiwan. Pujian ini mengandungi penyebutan bahawa cara mematikan haiwan yang hendak dimakan melalui sembelihan adalah satu bentuk perintah daripada Tuhan. Disebabkan agama Yahudi mempunyai larangan memakan darah serta lemak dan perkara ini sangat-sangat diambil serius oleh para ilmuwan Yahudi, maka haiwan-haiwan yang telah selesai disembelih dan dilapah atau dicabut bulu akan terlebih dahulu disiat untuk mengeluarkan urat-urat darah serta bahagian-bahagian lemak yang melekat dengan dagingnya. Tidak terhenti setakat itu, ia kemudiannya akan direndam pula di dalam air dan dibilas serta digaramkan untuk mengeluarkan sisa darah yang masih terdapat di dalam daging haiwan yang telah disembelih tersebut. Daripada sudut pandang Islam, daging yang disembelih dan diproses oleh masyarakat Yahudi ini adalah halal untuk dimakan oleh umat Islam kerana ia tergolong dalam apa yang disebutkan sebagai makanan atau sembelihan Ahlul Kitab. Ia bahkan adalah sembelihan Ahlul Kitab yang lebih diyakini status kehalalannya berbanding dengan sembelihan masyarakat Kristian yang juga merupakan Ahlul Kitab, disebabkan oleh ketelitian dan juga aspek persamaan yang wujud antara tata cara penyembelihannya dengan tata cara penyembelihan dalam Islam. Jika kita keluar negara di US dan tiada makanan halal di penerbangan, adakah boleh kita makan kosher? Kita sembelihan Yahudi wa ta'amul ladzina utul kitab, khususnya orang Yahudi. Kadang Kristian ini kadang-kadang dia kata dia Kristian tapi kita tak sure cara pengamalan dia terhadap agama dia. Tapi Yahudi dia agak berpegang dengan amalan agama dia, maka kosher secara umumnya boleh dimakan oleh orang Muslim. Sebab itu kita tengok dalam hadis, semua jemputan-jemputan yang Yahudi jemput Nabi itu, Nabi pergi makan. Termasuk ya Nabi makan kambing yang dia bubuh racun kepada Nabi SAW. Padahal dia musuh Nabi. Tentulah dia bukan Islam. Dia Ahlul Kitab. Sembelihan Yahudi boleh dimakan. Yahudi ni dia lebih straight sikit dalam kosher dia tu. Mungkin lebih daripada apa yang kita amalkan lah. Kerana dia lebih straight. Dan kita boleh makan sembelihan dia. Dan dia bertutup, sembelihan dia jaga. Dia jaga. Dia tak banyak. Tapi orang tu, nak suruh sokong Yahudi. Bukan soal sokong, soal boleh makan. Soal boleh makan. Wallahu a'lam. Firman Allah dalam Al-Quran, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu makanan-makanan yang baik, dan makanan iaitu sembelihan orang-orang yang diberikan kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan iaitu sembelihan kamu adalah halal bagi mereka, iaitu tidak salah kamu memberi makan kepada mereka. Dan dihalalkan juga untuk kamu berkahwin dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya daripada kalangan wanita-wanita beriman, dan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatannya daripada kalangan wanita-wanita yang diberikan kitab sebelum daripada kamu, apabila kamu memberikan kepada mereka mas kahwin mereka. Surah Al-Ma'idah ayat ke-5.